Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai beberapa benda yang melibatkan trigo. Yang pertama sekali kita akan melihat trigo identity. Selain itu kita akan bincangkan juga mengenai compound angle, double angle dan half angle. So macam tu ya. Baik, sekarang ini untuk permulaan berikut adalah identiti trigonometri yang asas. Ya, ini kita dah biasa nampak ya. So di mana kita akan menggunakan baik yang identiti yang asas ataupun compound angle ke ataupun half angle ke dan sebagainya untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan trigo. Baik, kita start dekat sini ya. So, kita dapat lihat dekat sini, sin squared plus cos squared sama dengan 1, 1 plus tangent squared sama dengan secant squared, 1 plus cotangent squared equal to cosecant squared. Boleh? So, ini adalah yang pertama ya. So, ini kena ingatlah. So, bukan sekadar ini sahaja yang perlu kita ingat, tetapi segala aturan ataupun formula yang ada di dalam yang lain-lain ini pun kena ingat juga. Okey. So ini adalah yang pertama ya. Identiti trigo asas ya. Yang kedua adalah compound angle, iaitu sudut majmuk. Maksud dia apa? Maksud dia, cuba kita lihat dekat sini. Sin, cos, tangent or even cotangent, dia ada dua sudut. Nampak? Sama ada dia plus minus ataupun minus plus. Jadi ini adalah dia punya formula lah untuk trigo yang melibatkan compound angle. Ya, sin ada bracket, lepas tu ada dua sudut. So macam ni. So jadi contoh ya, kita ambil satu contoh, katakan ambil sin ini, sin A plus B katakan, ya, sin A plus B, kita boleh tulis dia sebagai sin A cos B tambah cos A sin B. So macam tu. Okey. So, sebaliknya kalau kita lihat nombor yang ini ya, nombor 5 ni, cos pula, cos ini kalau kita lihat dia punya tanda plus minus ini terbalik. Dia terbalik dengan ini ya. So, maksud dia kalau belah sini minus, maka belah sini adalah plus. Kalau belah sini plus, belah sini adalah minus. Tapi kembangan ni macam ni lah. Ya. So, ini untuk sin, untuk cos, untuk tangent dan untuk cotangent. Boleh? Okey. Nanti kalau ada mana-mana soalan yang memerlukan kita menggunakan sama ada yang identity ke ataupun compound angle ke, kita akan lihat semula ya. Baik, seterusnya adalah double angle. Ya, double angle ni iaitu sudut berganda. Ya, sudut berganda. So jadi ini adalah beberapa contoh. Ini adalah contoh formula yang melibatkan double angle. Misal dia sin 2 theta, cos 2 theta, tangent 2 theta. Okey. So jadi kita perhatikan untuk sin 2 theta ini, kita boleh tulis dia sebagai 2 sin theta cos theta. Untuk cos 2 theta, dia ada 3 option. Kita boleh pilih yang mana satu yang bersesuaian. Ini ya, sama ada kita nak gunakan cos squared minus sin squared, ataupun kita boleh gunakan 2 cos squared minus 1, ataupun 1 tolak 2 sin squared. Okey, so yang ni pun sama lah ya, tangent ada satu saja, dan di sini ada saya berikan untuk kalau sin 3A ataupun cos 3A dan juga tangent 3A. Ini adalah kembangan dia, ini adalah formula dia, rumus dia lah. Baik, dalam double angle, saya nak kaitkan dengan half angle. Ya, kita ada double angle dan kita ada half angle. So, cuba kita lihat satu contoh dekat sini. Katakan saya ambil sin 2 theta, sin 2A lah kat sini ya, sin 2A. Kita tahu yang sin 2A ni kembangan ni adalah 2 sin A cos A. Jadi, kalau kita nak dapatkan half angle, jadi maknanya selain kalau ini sin 2A, kalau sin A berapa? So jadi bila nak dapatkan sin A daripada double angle ini, apa yang berlaku adalah
kita akan memperoleh benda-benda macam ni. 2 sin A per 2 cos A per 2. Boleh? Okey. Kita tulis semula. Katakan kita ada kat sini ya. Kita tahu yang let's say kita ada sin 2A. Kita tahu kita akan dapat 2 sin A cos A. Okey? Ini adalah daripada double angle. Ya, ini dari double angle. Baik. Kalau kita nak dapatkan sin A, so kita nampak dia sebagai 2A bahagi 2, betul? So, bila kita bahagi 2 dekat sini, maka kesan bagi sebelah kanan ini adalah macam ni. 2 sin, ini dia, A per 2 cos A per 2. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kesan dia berlaku di sini. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Boleh? So ini satu benda. Kalau kita ambil contoh yang lain, katakan kita ambil contoh kejap ya. Ini kita lihat satu. Ini satu perkara. Okey. So, andai kata kita ambil satu contoh yang lain pula. Katakan kita ambil cos 2 theta. Ya, cos 2 theta ni ada 3. Katakan kita ambil yang kedua ini. So, cos 2 theta sama dengan 2 cos squared minus 1. Okey, kita buat kat sini. Katakan kita ada cos 2A, katakan ya. Cos 2A sama dengan apa dia? 2 cos squared 2 cos squared A minus 1. Okey. So ini adalah daripada double angle. Now, kalau kita nak dapatkan cos A, iaitu cos A macam ni, yang ini, maka kita akan memperoleh yang macam mana? Cuba tengok. Cuba kita lihat dekat sini. Daripada contoh yang ini, so ini adalah double angle dan kita dapat half angle macam ni. Maka idea yang sama kita akan gunakan dekat sini sekarang. Maka from here kita akan dapat 2 cos kuasa 2 A per 2 tolak 1. Nampak? So, jadi dia akan efek pada bahagian sini. Itu dia. Okey? So, jadi ini cara macam mana kita nak dapatkan half angle. Boleh? Okey. So, kita patah semula kepada handout kita. So, jadi bahagian ini yang saya masukkan. Ya, ini adalah double angle, yang ini adalah half angle. So, macam mana kita nak dapatkan dia? So, yang ni pun sama ya. So, ini saya dah tunjukkan tadi macam mana kita nak dapatkan dia. Yang lain pun samalah. Yang lain pun sama. Jadi half angle, double angle ini ada, kalau kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5, 6. Ya, ada 6. So, jadi kita boleh guna yang mana-mana satu yang bersesuaian. It depends pada soalan. Boleh? Okey, habis yang double angle dan half angle, kita lihat pula jika dia melibatkan hasil tambah dan hasil darab bagi sin dan cos. Jadi kalau kita perhatikan, another formula bagi kembangan bagi untuk trigo adalah yang ini. Yang ini. Ya, hasil tambah, hasil darab bagi sin dan cos. So, yang pertama ini iaitu 1, 2, 3, 4 adalah daripada hasil darab ke hasil tambah. Ya, hasil darab ke hasil tambah. So, contohnya kita ada sin A cos B. Nampak tak? Ini kan hasil darab. So, kembangan dia ya adalah macam ni. Yang pertama ini, iaitu 1/2 sin A plus B tambah sin A tolak B. So jadi ada yang baki ni
Macam ni lah, ya, ada 4 perkara dekat sini dan ini adalah kembangan dia. So jadi bila kita nak menyelesaikan soalan, seperti yang saya sebut tadi, it depends pada soalan tersebut dan kita perlu memilih yang mana satu yang bersesuaian. Okey, ini adalah satu bahagian yang melibatkan hasil darab kepada hasil tambah bagi sin dan cos. Sebaliknya, yang berikut, yang 3 berikut ini adalah dari hasil tambah ke hasil darab. Nampak? Sin A plus minus sin B. Jadi hasil dia at our right hand side adalah hasil darab dia. Nampak? Soalan dia adalah dari sini, ya. Soalan dia adalah dari sini, hasil tambah. Ini adalah hasil darab. So yang belah kanan ni adalah kembangan dia. Boleh? Okey. So cuma kadang-kadang kita kena tengok juga soalan. Mungkin ada beberapa soalan sebenarnya kita contoh kita memerlukan yang nombor 15 ini, formula ini, ya. Di mana sebenarnya mungkin kita memerlukan this part saja, iaitu sin A tambah B tolak sin A tolak B, kan. So kalau inilah formula yang bersesuaian, maka kita boleh ambil ini, kita pindahkan 1/2 ni pergi ke sana. So dia akan jadi 2 cos A sin B. So macam tu, ya. So sekali lagi saya nak tekankan, ini adalah beberapa rumus yang basic, ya. Kalau yang melibatkan hasil tambah hasil darab bagi sin dan cos, yang pertama sekali adalah daripada darab ke tambah, ya. Darab ke tambah tolak lah, ya. Yang ini adalah daripada plus minus kepada hasil darab. Okey. So nampaknya kita ada banyak rumus, ya. Ada banyak rumus bagi trigo. Baik. Kita pergi kepada contoh lah, ya. Contoh supaya kita nampak. Yang pertama sekali, contoh ini kita lihat, buktikan bahawa 1 tolak 2 sin squared equal to 2 cos squared minus 1. So kita nak buktikan sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan, ataupun sebelah kanan ini sama dengan sebelah kiri. So either one. So pilih satu, kita tetapkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ke, ataupun sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. So yang penting sekali adalah, sebagai contoh kita ambil yang sebelah kiri, kita nak cari betul tak bila kita menggunakan trigo identity, kita dapat tak sebelah kanan. So yang penting adalah kita kena pilih formula yang betul. Contohnya dekat sini kita diberi 1 tolak 2 sin squared. Jadi kita tahu sin squared ini, yang ini kan kita tahu kan, salah satu daripada basic untuk trigo identity adalah sin squared A tambah cos squared A sama dengan 1, betul? So kalau sin squared, of course kita akan dapat 1 tolak cos squared A. So jadi kita nak pakai yang ini, ya. Kita just buat penggantian sahaja, sebab kita lihat sebelah kanan ini dia ada cos, kan. Jadi kita kena sesuaikan lah. So jadi kita masukkan, maka kita dapat yang berikut, dapat yang ini, dan kita buat kembangan seperti biasa. And lastly, kita manage untuk buktikan yang sebelah kanan tu adalah just exactly dengan apa yang diminta kat sini. Boleh? Okay, good. Now kita tengok contoh yang lain. Yang ini pun sama. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada tangent A over cosecant A sama dengan secant A tolak cos A. Okay, so kita bergerak daripada sebelah kiri. Kita perhatikan, kita pecah-pecahkan. Yang kita tahu adalah sebelah kanan nanti kita ada secant A tolak cos A. Secant A itu apa? Secant A adalah 1 per cos, ya, 1 per cos. So jadi sebelah kanan ini habis semua sekali adalah cos sebenarnya, ya. So jadi kita kena pecahkanlah. Kena pecahkan yang mana bersesuaian. Last sekali kita akan cuba dapatkan di sebelah kanan. Baik. Dekat sini mula-mula kita akan pecahkan yang cosecant dulu. Cosecant, kita tahu cosecant adalah 1 per sin. Jadi yang our second line here, kita ubah bentuk dia, kita dapat tangent A
sin A. Tangent pun kita tukar. Tangent kita tahu sin A cos A. Lepas tu kita cuba darabkan. Kita akan dapat sin squared over cos A. Dan sin squared tu kita tukarkan lagi guna trigo. Kita dapat 1 tolak cos squared. Dan dari sini kita pecahkan satu persatu. Iaitu 1 per cos A tolak cos squared over cos. So dari sini kita dah boleh dapat jawapan secant A tolak cos A. Boleh? So sekarang ni jelas kita hanya manipulate sahaja. Yang mana tangent kita boleh ubah, yang mana cosecant kita boleh ubah. Kalau jumpa identiti kita ubah lagi, as long as kita dapat buktikan di sebelah kanan tu. Boleh ya? Okey, now contoh yang seterusnya adalah kita nak lihat penggunaan compound angle, ya, compound angle sudut majmuk. Okey, kita patah balik sekejap. Apa tu compound angle? Yang ini. Ni. Compound angle ni adalah sama ada dia sin ke cos ke tangent ke cotangent ke, dia adalah combination of two angle. Nampak? Combination of two angle. Tak kisahlah dia plus minus ke, dia plus ke ataupun minus. Cuma setiap ini ada kembangannya masing-masing. Boleh? Okey, kita nak tengok kat sini ya. Compound ni dia ada dua ya, dia ada dua macam ni. Baik. Sekarang ni mana dia? Okey guys. Tanpa menggunakan kalkulator, dapatkan nilai bagi cos 75. Ya, ungkap jawapan dalam bentuk set. Okey. So jadi cara nak buatnya adalah cos 75 ini kita tidak dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi maknanya kita kena pandai-pandai. Kena pandai-pandai maksud dia adalah kalau kita diberi cos 75, kita cuba ungkapkan dalam sudut yang basic punya angle. Basic punya angle biasanya dia melibatkan 3 angle tau. Yang pertama sekali 30 darjah, 60 darjah ataupun 45 darjah. Nampak tak? Dan soalan pun biasanya dia akan cuba sesuaikanlah dengan cara kita nak menjawab tu sebenarnya. So jadi 75 ni sebenarnya samalah dengan 45 tambah 30. Nampak tak sekarang? Ini adalah compound angle. Ini dan dia melibatkan cos dan dia ada dua sudut. Nampak? So jadi daripada formula-formula compound angle yang banyak-banyak tu, kita pilih yang mana yang bersesuaian. Jadi berikut adalah rumus yang bersesuaian. Formula dia lah. Ya, formula untuk compound angle iaitu cos A plus minus B sama dengan cos A cos B plus minus sin A sin B. Ya, so sekarang ni kita nak gunalah. Cuma berhati-hati ya. Tandaan plus minus ini saling terbalik ya. So sekarang ni nampak tak kat sini? Cos ini tandaan dia adalah positif. Plus kan? Maknanya dekat sini akan jadi ambil plus dulu, tapi dekat sini akan jadi minus. Boleh? Sebab itu kita dapat minus dekat sini. Yang lain tu kita isi tempat kosong saja. Ya, so contohnya dekat sini kita tahu kan, maknanya A tu berapa? Ini kan, A tu akan jadi apa? A tu akan jadi, tengoklah ni, 45 darjah. Okey, yang B pula adalah 30 darjah. 30 darjah. So isi semua sekali. Bila kita isi semua sekali, oleh sebab dia nak dalam bentuk set, kena hati-hatilah. Kena hati-hati, cos 45 ini kena bagi jawapan dalam bentuk set. Jangan dalam bentuk titik perpuluhan. Okey. So, cos 45 adalah 1 per set 2. Cos 30 adalah set 3 per 2 dan seterusnya. Dan apabila kita selesaikan dia, kita akan dapat jawapan yang macam ini. Boleh? Okey. So soalan ini mainly dia nak bagi tahu sebenarnya apabila kita diberi soalan macam ni, cos 75 macam ni, kita boleh ungkap dia sebagai hasil tambah dua sudut yang berlainan. Itu je nak bagi tahu. Di mana akhirnya kita akan menggunakan salah satu daripada compound angle punya formula.
Alright. Ini contoh lain, compound angle juga. Kita lihat. Yang ni cos pi over 12. Pi per 12 ni berapa? Pi per 12 ni adalah 15. Ini adalah setara lah dengan cos 15 darjah. Boleh? So, jadi dalam bila kita nak dapatkan cos 15 darjah, kalau kita nak menggunakan compound angle, kita kena manipulate lah. Kena manipulate sudut-sudut yang kita senang untuk identify. So, saya dah beritahu sebelum ini, sudut yang kerap kita gunakan adalah 30, 60 dan 45 kan. So, cuba kita manipulate apa tolak apa baru kita dapat 15. So, jelas kalau tengok pada soalan ini, kita tahu yang 45 tolak 30, kita definitely akan dapat 15. Jadi, kita akan guna yang ini. Jadi, sekali lagi, kita akan menggunakan rumus trigo yang sama macam contoh sebelum ini. Cuma kali ini kita ada tolak dekat sini. Ya, ada tolak dekat sini. So, maknanya, kalau tolak dekat sini, belah sini minus, maka kita ada A minus B, tapi dekat sini dia akan jadi plus. Okey? So, jadi bila kita dah dapat pilih rumus yang betul, maka kita isikan sahaja rumus tersebut. Dan akhirnya, kita akan dapat jawapan berikut. Okey? Kita takkan salah. Cuma jangan salah kira, jangan salah tekan calculator. Itu sahaja. And finally, kita akan obtain these answers. Set 2, set 3 plus 1 over 4. Boleh nah? Alright. Kita pergi kepada sudut berganda, iaitu double angle. Okay, double angle. Ini dia contoh double angle sin 2 theta. So, sin 2 theta ni senang. Sebab sin 2 theta ini rumusnya ada satu sahaja, iaitu yang ini kan. Kita sin 2 theta, 2A, sama dengan 2 sin A cos A. Itu sahaja. Kan? So, jadi dia yang ada banyak pilihan kalau dia cos 2 theta. So, kalau dia cos 2A, dia ada 3 ya. 1, 2, 3. So, it depends pada kita nak pilih yang mana satu. Kena lihat kesesuaian soalan. Okey, dekat sini contohnya kita ada apa? Kita ada kita diberi sin A sama dengan 4/5 di dalam sukuan 1, first quadrant, dapatkan sin 2A. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, sin A kat sini, soalan ni diberi info sin A 4/5. Ya, sin A. Tapi tak ada nilai cos. Cos A tak ada. So, bila tak ada, kita kena dapatkan terlebih dahulu apakah ada cos A. Baru kita boleh cerita. Ya, so this part okey. Yang ini tak okey sebab info tak ada. Tapi kita boleh dapatkannya dengan buat sedikit lakaran mudah macam ni. Okey. Dia kata dalam first quadrant kan. First quadrant adalah dekat sini. So, sin A adalah 4/5, 4/5. Ini sudut A. So, bertentangan hypotenuse. 4/5. Dan of course kita tahu belah sini sisi dia adalah 3. Dah sini 4, sini 5, sini 3 lah. So, from here, kita boleh cari cos A itu berapa. Ya, cos A adalah bersebelahan hypotenuse. 3/5. So, since kita dah ada info ini, maka dia jadi mudah. Ya, so, kita hanya perlu masukkan info ini ke dalam sini dan juga ke dalam sini. And job done. Nampak tak? Okey. Ini adalah contoh yang melibatkan double angle. Double angle dan dia hanya melibatkan sin 2 theta sahaja. Okey. Kita pergi kepada contoh yang lain. Okey. Nampak kat sini? Soalan dia. Jika cos A sama dengan 1 per set 2, dapatkan cos A per 2.
So, ungkapkan jawapan dalam bentuk set yang paling ringkas. Okay, now. Dia melibatkan ini ya. Kita dah nampak ini ada sedikit half angle ya. So, ada sedikit sini dia macam dah melibatkan half angle ya. Half angle macam ni. Right? Bila kita nampak yang ni ya, nampak macam ada half angle. Dan kita akan bermula dengan compound angle terlebih dahulu. Nak dapatkan half angle ini, kita kena start dengan compound angle. So, jadi kalau compound angle, dan dia melibatkan cos. So, dalam, okay, kalau saya buat macam ni, katakan kita ada yang mana satu. So, yang ini yang paling sesuai sebenarnya, yang ni. Ini kita dah buat tadi kan. So, ini adalah contoh, yang atas ini adalah compound angle, yang ini adalah half angle. Yang ini pun sama, compound angle, ini adalah half angle. So, jadi oleh sebab soalan ini dia melibatkan cos, maka kita kena rujuk kepada compound angle yang melibatkan cos. Okey, sekejap. Kita patah balik sekejap kepada rumus. Mana dia? Compound angle. Bukan compound angle, double angle, sorry tadi. Double angle ya. Double angle. Yang ni saya silap tadi. Ini adalah double angle. Ini adalah half angle. Ini adalah double angle. Ini adalah half angle. Alright. Dalam double angle ini, oleh sebab soalan tadi itu melibatkan cos, maka satu-satunya option kita yang ada adalah menggunakan ini. Ini dia. Ya. Cuma dia ada 3. Dia ada 3. Jadi kita nak pakai yang mana satu? Kalau kita nak pilih yang nombor 1 ini, dia tak sesuai. Sebab kita tak ada sign. Ya? Kita tak ada sign. Kalau kita tak ada sign, maknanya yang ini pun tak sesuai juga. So, jadi satu-satunya option yang ada adalah menggunakan ini. Cos 2A sama dengan 2 cos squared minus 1. That is the only formula yang sesuai yang kita dapat lihat dekat sini. Oleh sebab itu, ni dia. Kita akan menggunakan pendekatan tersebut. Nampak tak? Sekarang saya dah jelaskan kenapa kita pakai yang ni. So, sekarang ni kita dah pilih rumus triangle yang sesuai, iaitu cos 2A sama dengan 2 cos squared A minus 1. Dia ada 3, tapi kita kena pilih yang ini. Sebab ini yang paling sesuai. Sebab info yang lain, nampak tak? Dia bagi info ini je. Dia tak bagi pun info pasal sign. So, kita guna je lah. Kita guna yang mana-mana yang ada. So, jadi daripada sini, kita buat, kita akan dapat yang ini ya. Ini just exactly macam yang saya terangkan tadi ya. Yang ini ya. Cos 2A, double angle. Ini adalah half angle. Boleh? Sama dengan ini. Ini dia. Sama je. So, from here, kita manipulate pengiraan kita. Sebab soalannya, kita nak dapatkan yang ini. Nak dapatkan cos A per 2. So, kita manipulate. Mana cos A per 2? Dekat sini So, jadi kita susun semula. So, kalau kita nak mudahkan cerita, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Yang ni So, jadi dekat sini, kalau kita lihat yang ini kan, kita nak dapatkan cos A per 2, betul? So, jadi dekat sini kita boleh manipulate macam ni lah. Kita akan buat macam mana 2 cos kuasa 2 A per 2 sama dengan cos A plus 1. Nampak? So, sekarang ni, kalau kita teruskan, kita dapat cos A, cos squared A per 2, kita dapat cos A plus 1 over 2. Nampak? Dan A per 2 akan dapat square root, ambil plus sahaja ya. Cos A plus 1 over 2
and finally A sama dengan 2. Macam tu ni saya tukarkan bentuk 1 tambah cos A per 2. Nampak tak? So kita masukkan mana-mana maklumat yang ada, and finally kita akan dapat jawapan yang ini. Nampak? So kita akan dapat jawapan yang berikut. Boleh So itu cara dia cara kita nak pilih formula, cara kita manipulate dan hubungan di antara double angle dan juga half angle. Okey, ini contoh yang melibatkan yang rumus yang seterusnya tadi ya kita katakan ini kita boleh katakan sebagai faktor formula lah. Faktor formula tu maksud dia hasil tambah hasil darab, hubungan di antara hasil darab kepada hasil tambah ataupun hasil tambah kepada hasil darab yang melibatkan trigo. Okey, contoh kat sini, ungkapkan sin 4x sin 6x sebagai hasil tambah dua fungsi trigo. Dua fungsi trigo. So maknanya soalan ini kita diberi hasil darab. So jadi kita kena pilih rumus yang bersesuaian dengan soalan yang diberi ini dan kita hanya fill in the blank sahaja. Contoh, kita diberi, sekarang kita ada sin 4x sin 6x. Jadi yang kamu nampak kotak yang dot ni, ini adalah rumus trigo yang bersesuaian yang kita pilih daripada senarai rumus-rumus yang melibatkan bahagian ini tadi. So jadi kita perhatikan A kita adalah 4x, B kita adalah 6x. Mana soalan? Ini soalan ni so bahagian ini adalah A, ini kalau saya buatkan sikit kat sini. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah rumus dia. Ini adalah dia punya formula dia. Formula dia. So kita just plug in saja dan kita kira. Boleh? So bila kita kira, kita akan dapati yang ini. Kita akan dapati cos 10x tolak cos negatif 2x. Dan dekat sini kita dapat cos 10x tolak cos 2x. Nampak Saya dah buat sedikit panduan kat sini. Iaitu kalau kita ada cos negatif theta, it is equal to cos theta. Ini saya pernah sentuh dalam teaching video sebelum ini So jadi akhirnya kita akan dapat jawapan berikut. Nampak So itu cara kita mendapatkan jawapan yang melibatkan hasil darab bagi trigo. Ini hasil darab kepada hasil tambah. Okey, contoh seterusnya adalah dia terbalik. Hasil tambah kepada hasil darab dua fungsi trigo. Ungkapkan sin A tambah sin B sebagai hasil darab dua fungsi trigo. Jadi sama juga kita kena pilih rumus yang sesuai. Sebelum ini kalau tak silap saya, kita ada 7 rumus untuk bahagian ini sahaja. 7 formula yang melibatkan bahagian ini sahaja. So kita kena pilih yang bersesuaian. Jadi untuk hal ini macam biasa, kalau kita lihat kat sini, kita ada this part gonna be A, iaitu 8x. Yang ini pula adalah B, iaitu 2x. Yang dalam kotak ini adalah formula dia. Formula trigo tu lah. So once kita dah identify yang mana satu formula yang betul, maka kita just masukkan saja A dengan B ini ke dalam formula ini. And see what happen? Mudah sahaja, nampak tak? 2 baris sahaja. Ini info dia, ini rumus dia, kita masukkan nilai dan terus dapat jawapan. Okay guys, so saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. So hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.